Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua murid? Cikgu harap anda berada dalam keadaan yang sihat. Okey, pada hari ini kita akan sambung sesi PDPR kita iaitu bahasa iaitu kata perintah dan kata seru. Sebelum ni kata seru, cikgu hanya meminta anda untuk menonton pengisian dalam video perkongsian dalam YouTube. Jadi hari ini cikgu nak terangkan sedikit supaya anda lebih memahami apa itu kata seru dan kata perintah. Jadi jom kita belajar. Anda diminta untuk membuka buku teks muka surat 55. Situasi murid yang berada di padang, ada minuman, ada bangku duduk, okey, ada beberapa orang murid yang memakai baju warna merah dan kuning sedang bermain. Kalau cikgu nampak ni dia macam main galah panjang. Kata perintah bertujuan untuk menimbulkan tindak balas terhadap perintah. Perintah, arahan, larangan dan sebagainya. Itu dipanggil ayat perintah. Okey, kata perintah. Jadi contohnya kata perintah ini seperti perkataan yang digunakan antaranya ialah sila, jemput, sila masuk tuan ataupun jemputlah makan hidangan yang kami sediakan ini. Jemput, sila, kemudian tolong bawakan buku ini ke bilik guru. Tolong, itu ayat kata perintah, menggunakan kata perintah. Dan akhir sekali iaitu jangan. Sebenarnya banyak lagi kata perintah yang awak akan belajar, tetapi pada hari ini ataupun pada tahap tahun 1 ini anda diperkenalkan dengan 4 kata perintah iaitu sila, jemput, tolong dan jangan. Jangan. Okey, jangan ini menunjukkan sesuatu yang dilarang. Okey, tak boleh lakukan perkara tersebut. Jadi dia akan menggunakan perkataan jangan. Jangan pijak di kawasan rumput tersebut. Cikgu ulang lagi sekali kata perintah yang awak perlu ingat iaitu sila. Sila masuk, kemudian jemput. Jemput ni macam mempelawa lah. Kemudian tolong, meminta bantuan. Dan seterusnya jangan. Jangan ni adalah sesuatu yang dilarang. Okey. Hari ini kita akan belajar kemahiran tata bahasa buku teks muka surat 55 dan kita akan melakukan aktiviti muka surat 62. Objektif pembelajaran pada hari ini, murid dapat menggunakan kata perintah yang betul dalam ayat. Manakala kriteria kejayaan pula, murid akan berjaya menggunakan 2 kata perintah yang betul dalam setiap situasi yang dilihat. Okay. Ini adalah cikgu dia. Okay. Jadi dia dijemput cikgu dia duduk. Kemudian jangan biarkan dia terlepas. Maksudnya dia tak akan bagi sesekali peluang untuk terlepas. Ini tolong kawal pemain itu. Kemudian ada satu lagi situasi jemput minum air ini. Ini adalah keempat-empat ini adalah penggunaan kata perintah dalam penggunaan dalam situasi ayat. Dalam ayat yang dibina ini, ayat dialog ini, dia menggunakan kata perintah. Sini kita dapat lihat ada 4 gambar situasi. Jadi kita akan pergi dari satu situasi ke situasi yang seterusnya. Okey. Jadi kita tengok aktiviti 5, dia minta anda untuk bina ayat berdasarkan gambar dan kata perintah. Okey, buka muka surat 62 ya. Okay, tengok gambar individu orang dewasa ni, dia berkata mungkin cikgu menuturkan kepada anak murid dia, ada perkataan harap. Okay, jadi ayat dia harap dengar dengan teliti. Okay, dia minta dengar dengan tekun lah, tengok betul-betul, dengar betul-betul. Okay, kemudian gambar yang kedua, okay, sila. Kalau kita nampak ni ada murid beratur, mungkin kita boleh kata sila berbaris dengan lurus. Kita boleh buat ayat macam tu. Ataupun kita buat ayat apa? Kita boleh buat ayat sila luruskan barisan. Okey, sila luruskan barisan anda. Okey, boleh guna ayat ini. Ya, awak nak buat ayat sendiri pun boleh digalakkan. Kemudian ada nampak 2 orang perempuan, seorang gadis ini, perempuan ini, anak-anak perempuan ini menunjuk di satu arah, iaitu cikgu nampak ni macam gelung lah, gelung. Okay, jadi mungkin dia minta kawan dia, rakan dia ini untuk mengambil
gelung. Jadi apa yang sesuai? Okey, ada perkataan kata perintah yang dicadangkan adalah tolong. Jadi apa yang sesuai? Tolong ambil gelung rotan itu. Terusnya kita akan tengok gambar yang keempat ini. Kita nampak seorang kadang-kadang lelaki yang tidak memakai kasut, okey, ataupun selipar kan, dia tak pakai pun sewaktu bermain. Mungkin dia bermain badminton. Okey, perkataan jangan ataupun kita boleh buat ayat dia macam pijak rumput kan, jangan memijak rumput pun cikgu boleh terima. Kali ni cikgu buat ayat, mungkin cikgu nak gunakan ayat dia tidak berkasut, dia berkaki ayam. Okey, jadi apa yang sesuai? Okey, jangan bermain tanpa memakai kasut. Okey, baik. Dapat Okay, kata seru bermaksud kata yang digunakan untuk melahirkan perasaan awak waktu tersebut. Contohnya anda berada dalam keadaan marah ataupun anda berada dalam keadaan terkejut, anda berada dalam keadaan sedih ataupun dalam kesakitan. Jadi anda biasanya akan menggunakan kata seru untuk melahirkan apa yang anda sedang rasa. Baiklah, cikgu akan tunjukkan anda beberapa contoh kata seru. Okey, antaranya ialah wah. Wah biasanya merujuk kepada perasaan hairan ataupun perasaan terkejut ataupun gembira. Contohnya, wah awak ada di sini ataupun wah banyaknya makanan yang awak hidangkan. Okey, itu boleh digunakan dalam penggunaan kata seru wah. Okay, kita tengok contoh ayat dia. Wah, banyaknya makanan ini. Itu menunjukkan anda rasa terkejut. Okay, dengan hidangan yang telah diberikan. Okay, seterusnya mari kita lihat. Seterusnya adalah oh. Oh merujuk kepada perasaan terkejut ataupun merayu. Okay, mari kita lihat ayatnya. Okay. Oh, di sini rupanya buku saya. Okay, mungkin buku awak dah lama hilang kan. Jadi awak cari-cari. Oh, lepas tu awak sebut. Oh, itu terkejut dah tu. Okay. Seterusnya kita tengok kata seru yang seterusnya. Amboi. Amboi ini merujuk kepada perasaan hairan ataupun perasaan yang jarang-jarang berlaku kan. Jadi ataupun perasaan yang nak memerli. Okey, contohnya amboi wanginya awak hari ni ataupun amboi cantiknya awak hari ni. Kita akan menggunakan perkataan ayat kata seru amboi. Okey, jadi mari kita tengok contoh ayat. Amboi garangnya Kak Ros. Itu menunjukkan dia perli Kak Ros ni garang kan, dia hairan kenapa garang sangat hari ni kan. Kata seru cheese. Kata seru cheese ni dia menggambarkan perasaan benci ataupun marah. Selalunya perkataan cheese ni tidak digalakkan dalam penggunaan anda seharian sebab dia kurang sopan tapi untuk ilmu ni cikgu akan bagilah cheese ini merujuk kepada perasaan benci ataupun marah. Jadi mari kita tengok contoh ayat dia. Cheese, keluar engkau dari sini. Dia marah, mungkin orang tu tetamu yang tidak diundang kan, datang rumah dia tanpa diundang. Jadi dia halau, dia guna perkataan cheese. Okay. Seterusnya adalah aduh. Aduh ni menggambarkan perasaan yang sedang sakit. Contoh awak sakit ataupun awak terjatuh ke longkang ke, aduh sakitnya kakiku. Tapi kalau awak tengok gambar ini, merujuk dia rusik kepala kan, mungkin dia sakit kepala. Boleh dia merujuk kepada rasa sakit dia di kepala. Mungkin kita boleh tulis ayat, aduh sakitnya kepalaku. Boleh kan buat ayat macam tu. Okay, contoh ayat dia. Aduh sakitnya kepalaku. Okay. Seterusnya kita tengok kata seru nah. Nah itu menunjukkan dia memberi sesuatu dalam keadaan yang marah. Nah, ambillah balik duit anda. Nah, ambillah barang ini dan pergi jauh dari sini. Nah itu menunjukkan perasaan marah, dia pulangkan dalam keadaan marah. Mari kita tengok ayat dia. Nah, ambillah duit awak. Seterusnya syabas. Syabas ni menunjukkan kepada perasaan yang sangat gembira dan ucapan tahniah atau pujian atas kejayaan seseorang. Kalau awak tengok tu gambar ni, dia sedang berjabat ni, mungkin dia sedang dia setelah habis tamat pengajian kan. Jadi kita tengok apa contoh ayat dia. Syabas kamu mendapat keputusan cemerlang. Mungkin dia menjadi murid yang cemerlang kan.
Ini adalah kata seru. Contohnya wah menunjukkan perasaan kagum, terkejut. Oh pun sama, perasaan terkejut. Amboi, perasaan yang pelik ataupun perasaan yang jarang-jarang sesuatu itu berlaku kan. Dia guna kataan amboi. Kemudian kita akan menggunakan syabas merujuk kepada perasaan ucapan tahniah ataupun memuji seseorang. Aduh ini merujuk kepada kita situasi kita dalam kesakitan, dan cis menunjukkan kepada situasi yang sedang marah. Objektif pembelajaran kita pada hari ini pada akhir PDPR, PDPR kita. Murid dapat menggunakan kata seru dengan betul dalam penggunaan dalam membina ayat. Kemudian dalam kriteria kejayaan pula, cikgu harap murid berjaya menggunakan 3 kata seru dengan betul dalam membina ayat. Jadi murid, jadi kita tengok buku teks. Mari kita rujuk buku teks muka surat 50. Ini adalah berkaitan dengan tata bahasa kata seru. Tengok. Dekat warna merah ini yang diwarnakan dengan tulisan yang berwarna merah ini adalah contoh-contoh kata seru. Amboi cikgu dah jelaskan tadi, wah, hai, oh. Wah itu menunjukkan rasa terkejut kan. Hai ini untuk menyapa. Kemudian kita baca semula. Dia kata kata seru ni adalah kata yang digunakan untuk melahirkan perasaan. Contoh dia tadi yang cikgu dah terangkan tadi. Jadi mari kita sama-sama baca Di ruang tamu. Hai Kim Seng, kamu baru tiba? Ya Rizal. Ibu kamu mana Rizal? Oh, ibu saya ada di dapur. Tengok gambar yang ini pula. Amboi, asyiknya berbual. Abang Azizi. Tadi menunjukkan rasa terkejut kan? Wah, sedapnya bau masakan ibu. Mari kita ke dapur. Tengok. Gambar yang ketiga. Situasi ni di dapur Hai, lama makcik tidak nampak. Apa khabar? Oh, saya sihat, makcik. Dia tanya makcik dia pula Sihat juga. Amboi, cantik baju Kim Seng. Dia tanya, dia macam, dia teruja kan. Terima kasih makcik. Tengok ayat yang, tengok gambar yang keempat. Wah, ada air soya. Air soya baik untuk kesihatan. Jangan lihat saja Kim Seng, jemputlah minum. Tu dia macam terkejut kan dengan hairan. Jadi cikgu harap anda faham bagaimana untuk menggunakan kata seru dalam kehidupan seharian anda. Cuba buat latihan muka surat 56. Dia kata lengkapkan dialog dengan kata seru yang betul. Ibu cakap apa? Ibu dia nampak anak dia bernama Rizal ni baru balik kan. Apa yang ibu dia akan kata? Wah Rizal ataupun hai Rizal baru pulang ataupun wah Rizal baru pulang. Jawapan yang tepat dia betul. Jawapannya adalah hai. Ini adalah jawapannya hai. Rizal, kamu baru pulang. Sedapnya bau masakan ibu ataupun wah, sedapnya bau masakan ibu. Apa yang sesuai kelas? Tentulah wah, sedapnya bau masakan ibu. Ibu jawab, ibu masak sup cendawan hari ini. Cendawan makanan yang berkhasiat. Begitu ke? Oh, begitu. Begitu. Jadi dia faham kan? Oh begitu, tidak sabar saya hendak mencubanya. Tiba-tiba ayah Rizal muncul di dapur. Kemudian Rizal cakap apa? Wah, ayah tidak bekerja hari ini ataupun mana yang sesuai? Ayah tidak bekerja hari ini. Lepas tu ayah dijawab, ayah bercuti hari ini Rizal. Ayah ada membeli buah betik. Kemudian apa yang sesuai? Sudah tentulah amboi. Jadi maka inilah jawapan yang tepat untuk latihan ini. Cikgu harap anda dapat menjawab dengan betul.
Okay, baiklah murid-murid, itu sahaja sesi PDPR kita pada hari ini. Kita ada belajar kata perintah dan kata seru. Kata perintah contohnya jemput, minta, sila, okay, sila, jangan, itu adalah kata perintah. Manakala kita juga ada belajar tata bahasa kata seru. Kata seru awak ingatlah sebanyak yang mungkin, contohnya o, wah, amboi, cheese. Okay. Jadi awak boleh gunakan kedua-dua tata bahasa ini, kata perintah dan kata seru ini dalam kehidupan anda seharian. Okay. Sehingga berjumpa lagi dalam sesi PDPR yang seterusnya. Bye.